Hai, Assalamualaikum semua. Oke, pada video kali ini FS akan kongsikan kisah mengenai seorang pelajar wanita yang belajar di sebuah kolej kesihatan di Semenanjung, Malaysia. Dia ni seorang yang tidak menjaga butir bicara, suka bercakap besar dan suka bergurau benda yang tak patut. Akhirnya satu kejadian berlaku padanya. Nak tahu apa yang terjadi padanya? Jom kita tonton sampai habis video ni. Dan seperti biasa, kepada yang belum subscribe channel FS ni, apa kata klik dahulu butang subscribe yang tertera di bawah ni sebelum meneruskan untuk menonton video ni. Terima kasih. Assalamualaikum kepada semua pembaca FS. Kali ini aku nak berkongsi sedikit pengalaman aku sendiri. Cukup dikenali sebagai Jaja, aku merupakan seorang pelatih di salah sebuah kolej kesihatan di negeri Semenanjung. Kisah yang aku ingin kongsikan ni berlaku pada tahun lepas, tahun 2020. Sebagai pelatih kolej di bawah kerajaan, aku dan rakan-rakanku wajib menetap di asrama. Setiap bilik dikongsi 2 pelatih, dan setiap 2 bilik bercantum dengan 1 tandas dan bilik air. Jadi, aku mempunyai seorang roommate, Shasha, dan 2 orang toilet mate, Ika dan Bila, bukan nama sebenar. Aku akan beri gambaran yang jelas untuk kisah yang akan aku ceritakan nanti. Aku, Shasha, Ika dan Bila memang rapat sebab kami dalam kos yang sama. Kisah yang akan aku ceritakan ni menjadi pengajaran untuk aku untuk menjaga butir bicaraku. Aku sering bergurau dengan kawan-kawan, seolah aku ada peneman. Antara contoh gurauanku, tak payah takutlah, nanti aku suruh kawan aku tolong tengokkan. Jangan cakap macam tu, kawan aku sebelah kau tu tengah marah tau. Aku sering bergurau macam ni sejak mereka cuba takutkan aku. Kejadian ni berlaku dalam minggu yang sama, sejak aku berterusan bergurau macam tu. Pada satu malam tu, aku dan Shasha tidur di katil masing-masing. Katil kami memang dipisahkan dengan 2 loker. Katilku berhadapan dengan pintu tandas, manakala katil Shasha berhadapan dengan pintu masuk. Masa aku sedang nyenyak tidur, Shasha ditindih oleh sesuatu. Semasa ditindih, Shasha melihat aku membuka pintu utama dan keluar. Dia cuba panggil namaku, tapi suaranya tersekat. Beberapa menit kemudian macam tu, dia tengok aku kembali masuk ke dalam bilik. Dia nak panggil, tapi suaranya masih tersekat. Dengan membacakan beberapa ayat suci, dia dapat lepaskan diri dia dari ditindih. Shasha kemudiannya terus bangun dan tengok aku yang sedang lena tidur. Keesokan harinya tu, Shasha pun menceritakan kepadaku. Tapi aku tidak ambil serius, sebab aku anggap ianya hal biasa. Keesokan hari pula, selepas maghrib tu, aku bersiap-siap untuk keluar makan bersama kawanku dari kelas yang lain. Shasha dan Bila tidak ada pada waktu tu, hanya tinggal Ika di biliknya. Selepas bersiap, aku kunci pintu bilikku dari dalam dan pergi ke bilik sebelah ikut pintu tandas. Dan menjadi kebiasaanku, sebelum aku keluar, aku akan sapakan bilik sebelah. Selepas menyapa tu, aku keluar ikut biliknya dan berlalu pergi. Masa tu, aku keluar selepas maghrib, sekitar pukul 7.30 malam dan pulang sekitar 9.30 malam. Setelah mengambil kira bilikku yang masih berkunci, aku ambil keputusan untuk masuk ikut bilik Ika. Ika memandangku dengan perasaan bersahaja ketika aku terkial-kial membuka tali sandalku dan bertanyakan pada aku dari mana? Aku pun hanya menjawab, dari kedai makan lah, mana lagi? Dia masih tidak puas hati. Iyalah, lepas tu kau keluar balik tu pergi mana? Aku sekali lagi menjawab dengan nada sedikit hairan. Mana ada, kan aku baru balik ni. Belum sempat kubuka sandal, Ika menurut ke arahku dan menarikku sedikit jauh dari bilik kami. Seriuslah, kau pergi mana tadi?
Aku meyakinkannya bahwa aku baru saja pulang. Tapi tadi kau dah balik, lepas tu keluar balik. Hah? Bila nih Ika? Kau nampak betul kah? Iya, tadi dalam pukul 8. Aku dengar kau buka pintu bilik kau dan masuk tandas. Kau nampak kah Ika? Kau duduk kat mana masa tu? Nampaklah. Masa tu aku lipat baju dekat katil aku. Pintu tandas tu kan terbuka. Aku nampak kau masuk tandas dan betulkan tudung. Lepas tu kau masuk bilik. Aku semakin cuak. Sekali lagi aku tanya Ika, kau ada tegur tak? Ika pun jawab, tak ada pula. Aku tengok macam tu je. Lepas tu aku sambung lipat baju. Yang kau nampak aku tu, masa tu ada tengok kau tak? Tak ada pun. Kau tengok cermin je masa tu. Lepas tu, belah. Aku pun tanya lagi, betul-betul kah macam aku? Dia pakai baju macam mana? Ika pun jawab, betul-betul lah ni. Dia pakai baju yang kau tengah pakai sekarang ni. Yang terlintas di benakku waktu tu hanyalah kemungkinan kenapa perkara itu terjadi. Apakah mungkin sebab gurauanku? Malam tu hanya aku di bilik, sebab Syasha tidur di bilik rakannya. Aku sudah biasa tidur sendiri di bilik tu. Selepas membaca ayat kursi dan doa tidur, aku cuba lelapkan mata. Masa tu aku rasa mengantuk yang amat sangat. Mengantuk yang buat aku rasa tidak sedap hati. Mengantuk yang biasa membawa kepada situasiku ditindih. Ya, itulah yang aku rasa masa tu. Aku coba lawan. Mulut dan pergerakanku sudah terkunci. Hanya bola mataku yang masih boleh bergerak. Aku terus melawan. Akhirnya aku terlepas. Aku terus bangun dan ambil bantal dan selimutku bawa ke bilik sebelah dan tidur bersama Bila di katilnya. Aku sudah biasa ditindih. Tapi pada malam tu, aku rasa tak sedap hati dan aku rasa tak selesa. Masa aku ditindih tu, aku dengar ada suara garau yang menyebut namaku. Ditambah lagi apa yang baru berlaku pada Ika tadi. Sejak tu, aku berhenti bergurau. Mungkin ini adalah peringatan kepada aku. Maaf jika kisahku kurang seram atau penceritaan yang kurang menarik. Jika ada peluang, akan kukongsikan lagi pengalaman aku yang lain. Sekian.